AM Bank mohon batal saman Najib. AM Bank memfailkan permohonan membatalkan saman terhadapnya oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung dakwaan berkongsi maklumat mengenai akaunnya dengan ahli perniagaan yang dikaitkan dengan 1MDB, Low Tech Joe yang juga dikenali sebagai Jolo. AM Bank Islamic Bank Berhad dan AMMB Holdings Berhad melalui Tuan Firma Guaman Shoklin dan Bok memfailkan notis permohonan itu di pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2 Mac. Permohonan bekas pengurus perhubungan AM Bank Joanna Yu untuk membatalkan saman itu sebelum ini ditetapkan untuk dibicarakan di Mahkamah Tinggi pada 15 April. Menurut kertas kausa yang dilihat oleh Malaysia Kini hari ini, AM Bank memohon membatalkan saman Najib kerana didakwa tidak menyatakan sebarang sebab munasabah untuk mengambil tindakan ke atas bank berkenaan. Tindakan plaintiff di sini juga adalah bersifat skandal remeh, menyusahkan dan atau satu salah guna proses mahkamah yang mulia ini, kata mereka melalui notis permohonan. Bank komersial itu mendakwa ia tidak menyebabkan kes SRC International RM42 juta terhadap Najib yang juga bekas Menteri Kewangan dan penasihat emeritus syarikat SRC. Pada 11 Mac, pihak pembelaan menutup kes dalam perbicaraan Najib berhubung 7 tuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Mahkamah Tinggi menetapkan 3 hari pada bulan Mei untuk hujah lisan oleh pihak pembelaan dan pendakwaan. Tuntutan plaintiff di sini tidak bona fide dan menjejaskan penyiasatan jenayah yang diambil terhadap plaintiff dan ini bertentangan dengan dasar awam. Tuntutan plaintiff telah difailkan untuk tujuan kolateral iaitu menggagalkan dan mengganggu prosiding SRC dimulakan yang terhadap plaintiff. Tindakan plaintiff di sini adalah satu penyalahgunaan proses mahkamah dakwa AM Bank. AM Bank mendakwa tuntutan Najib terhadap kerosakan atau kerugian daripada kes SRC tidak boleh dikaitkan dengan bank itu. AM Bank juga mendakwa bahawa tuntutan Najib berkenaan dengan nombor akaunnya yang dikendalikan defendant pertama adalah dihalang masa oleh undang-undang. Rujukan terhadap akaun bank itu timbul beberapa kali sepanjang perbicaraan Najib berhubung dakwaan penyalahgunaan dana RM42 juta SRC. Dalam afidavit sokongan permohonannya, Ketua Pegawai Eksekutif CEO AM Bank Islamic Bank, Ikhwan Mokhzani Muhammad, mendakwa saman Najib bertujuan memperbaiki kelemahan dan jurang dalam pembelaan plaintiff dalam prosiding SRC yang dimulakan terhadap plaintiff. Tuntutan plaintiff di sini hanya dimulakan selepas pihak pendakwaan telah menegaskan dalam prosiding SRC bahawa walaupun dakwaan plaintiff bahawa akaun-akaun tersebut berkata telah dimanipulasikan oleh pihak ketiga dan plaintiff terkejut untuk mengetahui bahawa RM42 juta telah memasuki akaun-akaun tersebut. Plaintiff tidak pernah mengadu, membuat laporan polis atau menyaman defendant pertama Islamic Bank AM Bank mengenai perkara tersebut, kata Ikhwan. Perbicaraan terhadap Najib melibatkan dakwaan penyalahgunaan RM42 juta dana SRC yang dipindahkan kepadanya menerusi akaun AM Bank beliau dengan nombor akaun berakhir 880, 906 dan 898. Pada 10 Disember tahun lepas, Najib memfailkan saman terhadap AM Bank dan Yu kerana didakwa mendedahkan maklumat akaunnya kepada ahli perniagaan yang dikaitkan dengan 1MDB, Low Tech Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo. Kita beralih pada perkembangan berita yang lain. Perdana Menteri telah mengumumkan tangguh bayaran pinjaman bank babitkan RM100 bilion. Moratorium atau penangguhan bayaran balik sehingga 6 bulan pinjaman bank, penyusunan semula baki kad kredit dan pinjaman korporat membabitkan jumlah RM100 bilion, kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata keputusan itu dibuat selepas melakukan perbincangan dengan Kementerian Kewangan MOF dan Bank Negara BNM. Ini adalah penting untuk membolehkan syarikat-syarikat terus berkemampuan untuk mengekalkan pekerjaan dan segera meneruskan aktiviti perniagaan masing-masing. Ini merupakan satu jumlah yang amat bermakna
dan saya amat berterima kasih di atas keprihatinan Kementerian Kewangan, BNM serta Industri Perbankan Malaysia, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Semalam media melaporkan bank-bank diarahkan untuk menangguhkan selama 6 bulan bayaran balik hutang peminjam untuk semua pinjaman dan bayaran kewangan kecuali untuk baki kad kredit bermula 1 April. Dalam surat pada semua institusi perbankan, Timbalan Gabiner Bank Negara Jessica Chew berkata, matlamat langkah tersebut untuk mengurangkan beban kewangan perusahaan kecil dan sederhana serta individu akibat wabak COVID-19. Untuk layak menerima kemudahan ini, pemberi pinjam tidak boleh ada bayaran tertunggak melebihi 90 hari sebelum 1 April dan pinjaman tersebut mesti dalam bentuk mata wang ringgit. Bank diarahkan menyediakan pemberi pinjaman dengan maklumat yang mencukupi mengenai bagaimana pembayaran balik pinjaman yang digantung akan dikendalikan semasa tempoh penangguhan dan pilihan bagi meminjam untuk meneruskan pembayaran selepas itu. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN, kerajaan sedang mengkaji pelbagai cara untuk mengurangkan beban rakyat. Katanya satu lagi pelan rancangan ekonomi akan dilancarkan tidak lama lagi yang lebih komprehensif dan bermakna demi rakyat dan ekonomi negara. Saya sedar bahawa impak wabak COVID-19 ini bukan hanya menimbulkan keresahan dari segi kesihatan dan kesejahteraan, tetapi Perintah Kawalan Pergerakan ini juga menimbulkan keresahan rakyat dari segi kewangan. Rakyat pelbagai lapisan sama ada usahawan, petani, nelayan, pekerja harian bertanya-tanya akan kedudukan ekonomi mereka. Saya telah pun meminta Kementerian Kewangan dan BNM untuk memperincikan pengumuman ini dengan lebih mendalam agar rakyat memahami sepenuhnya manfaat yang ditawarkan, katanya. Dalam perkembangan berasingan, petani Cameron terpaksa buang beratus tan sayur. Waktu operasi pasar awam yang terbatas dan sekatan trafik di jalan raya sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP didakwa telah menimbulkan kesan rantaian negatif terhadap bekalan sayur dan makanan mentah di pasaran. Disebabkan pelbagai kekangan dan syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa, ramai penjual sayur dan pemandu lori sayur mengadu mereka sanggup menghentikan perkhidmatan bagi mengelakkan kesulitan ini. Menurut Pengerusi Persatuan Pemborong Sayur Kuala Lumpur, Wong Keng Fat, anggaran 50% gerai sayur akan ditutup setelah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengeluarkan perintah bahawa hanya 2 pekerja asing dibenarkan sewaktu pasar beroperasi. Kata Wong, pasar tersebut mempunyai sebanyak 448 gerai dan merupakan pusat pengedaran sayur utama di ibu kota. Seramai lebih kurang 5,000 orang akan bekerja di pasar borong itu pada hari biasa dan kini hanya tidak sampai 1,000 orang setelah sekatan dilakukan oleh pihak berkuasa, kata Wong kepada Malaysia Kini. Nyawa lagi penting dari niaga. Bagaimanapun 80% gerai sayur bergantung kepada pekerja asing, maka banyak gerai akan tutup mulai esok kerana kekurangan pekerja. Ramai ahli saya yang mengadu, dulu satu gerai 7-8 orang kerja. Sekarang hanya benar 2 orang. Susah. Tidak cukup orang untuk angkat sayur dari lori, katanya. Di bawah PKP, Wong berkata lebih kurang 40% pasar di Kuala Lumpur sudah tutup. Namun bekalan sayur masih mencukupi sehingga menyebabkan bekalan terlalu banyak dan hampir 30% sayur dibuang setiap hari di pasar borong. Namun, pasar borong tetap akan beroperasi walaupun peniaga menghadapi kerugian yang besar kerana ini adalah tanggungjawab sosial persatuan beliau, tegas Wong. Tidak dapat niaga perkara kecil, nyawa manusia paling penting. Sekarang wabak COVID-19 begitu serius. Kami mesti bekerjasama dengan kerajaan dan duduk di rumah semana yang boleh. Bagaimanapun disebabkan banyak peraturan dan syarat dikenakan, ramai tidak dapat sesuaikan diri, maka adalah yang mengadu sikit. Tapi semua boleh faham, ini kan kebaikan untuk semua, ulas Wong. Bagi mematuhi peraturan baru di BKL, Persatuan Pemborong Sayur turut mengeluarkan memo pemberitahuan kepada ahli bahawa semua gerai hanya dibenarkan 2 pekerja asing dan harus berpakaian baju hijau dan jaket, manakala tiada had untuk bilangan pekerja tempatan. Tempoh beroperasi pula bermula dari jam 10 pagi hingga 7 malam dan dari 12.30 malam hingga 7 pagi. Operasi di luar waktu adalah dilarang sama sekali.
Pengerusi Pertubuhan Pengusaha Pertanian Cameron Highland Chai Yiming memberitahu bahawa isu buang sayur hanya satu permulaan dan ramai yang risau keadaan akan bertambah teruk. Isu ini belum menyeluruh lagi kerana sekatan pergerakan itu menjadikan permintaan sayur kurang sebab orang sudah kurang keluar rumah. Lori nak hantar barang pun susah, bawa satu orang dengan barang banyak, lepas itu ada sekatan jalan raya lagi susah tambahnya. Menurut Chai, peraturan yang menghadkan bilangan pekerja di Pasar Borong menyebabkan keadaan barang bertimbun, tersadai kerana tidak cukup pekerja untuk memunggah sayuran. Tapi isu itu sudah settle, di BKL kata. Jadi okey, ia tiada masalah lain, cuma takut nanti makin hari makin susah, keluhnya. Walau bagaimanapun, seorang pengantar sayur di Cameron Highland yang enggan dinamakan mengadu beratus-ratus tan sayur terpaksa dibuang disebabkan gerai pasar tutup. Katanya lebih 100 lori membawa sayur ke Pasar Borong Kuala Lumpur setiap hari dan lebih 10 tan sayur yang dibawa oleh setiap lori. Disebabkan banyak pasar sudah tutup, penghantar sayur itu berkata perkhidmatan lori juga terpaksa dihentikan. Ini jelasnya menyebabkan beratus-ratus tan sayur ditinggalkan dan dibuang di Cameron Highland. Kami pernah berfikir untuk bagi sayur secara percuma, tapi hal ini akan menyebabkan orang ramai datang berebut-rebut, berkerumun dan berhimpun beramai-ramai. Maka kami terpaksa buang sayur begitu sahaja. Sayur itu barang mentah, tidak tahan lama punya, simpan pun tak guna, katanya lagi. Banyak video turut tular di media sosial yang mengadu bahawa kekurangan pekerja untuk memunggah sayur dari lori. Pengerusi Persatuan Tuan Empunya Kenderaan Sayur-Sayuran Cameron Highland, Kuang Efo, pula berkata lori sayur termasuk dalam senarai perkhidmatan keperluan masih boleh berjalan seperti biasa. Bagaimanapun, sekatan jalan raya dan pelbagai soalan yang diajukan petugas keselamatan menyebabkan ramai pemandu lori berasa cemas dan gelisah. Kebanyakan masa mereka ditahan oleh polis dan banyak soalan ditanya. Kemudian nak kami tunjukkan permit dan surat syarikat. Akhir masih bagi jalan juga. Cuma masalah hari ini berlaku di Pasar Borong. Lori sudah sampai tapi tidak bagi masuk. Semuanya masalah teknikal lah. Harap di BKL dan polis boleh selesai dengan lebih baik sikit. Kami pun faham usaha yang dilakukan oleh kerajaan, katanya. Petani Cameron Highland Eng Tian Kuan pula memberitahu bahawa sudah ada gerai sayur di Pasar Borong yang memesan supaya jangan hantar sayur setakat ini. Bekalan ke Pasar Borong berkurang. Menurutnya bekalan kepada pasaraya masih berterusan tetapi permintaan sayur berkurang mendadak bagi pengusaha pasar awam. Sayur adalah bekalan harian. Seandainya berhenti sehari, maka akan ada banyak sayur yang terkumpul pada keesokan hari dan menyebabkan bekalan berlebihan. Bagaimanapun, bekalan sayur di Pasar Borong berkurang akan menyebabkan bekalan kepada pasar kecil pun kurang dan akhirnya pembeli-pembeli menghadapi masalah untuk mendapatkan sayur, tambahnya. Sementara itu, Adun Tanah Rata Cheong Yok Kong, gambar dalam bawah, mengesyorkan agensi pertanian untuk mengumpul hasil pertanian yang berlebihan di Cameron Highland. Gangguan terhadap perkhidmatan logistik khususnya bekalan sayur-sayuran dari Cameron Highland oleh pelbagai faktor berkemungkinan besar akan mengakibatkan bekalan makanan yang tidak stabil, katanya dalam kenyataan hari ini. Wakil rakyat DAP itu turut memberikan 2 cadangan kepada kerajaan, berkata memandangkan hasil pertanian adalah bekalan makanan yang boleh digunakan sepenuhnya untuk kebaikan masyarakat. Pertama, agensi kerajaan seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama di setiap kawasan pertanian untuk mengangkat dan mengumpul hasil pertanian yang berlebihan dan tidak dapat dijual di pasaran. Kedua, agensi pengurusan bencana negara NADMA boleh menyelaraskan agensi-agensi kerajaan bagi menyediakan hasil pertanian yang dikumpul kepada gelangan yang memerlukan. Saya dengan ikhlasnya berharap agar pihak Majlis Keselamatan Negara MKN dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan memberi pertimbangan terhadap cadangan di atas, kata Cheong. Awal pagi ini, Ketua Polis Kuala Lumpur Mazlan Lazim berkata,
polis akan memohon pihak berkuasa tempatan PBT agar mengehadkan waktu operasi Pasar Borong Kuala Lumpur bagi mengawal jarak dan pergerakan orang ramai. Menurut beliau, cadangan itu merupakan satu daripada usaha-usaha untuk merendahkan potensi jangkitan wabak COVID-19. Malaysia kini sudah menghubungi pihak Kementerian Pertanian namun masih belum mendapat respon.